Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk hari ini, cikgu nak ajar objektifnya adalah menggunakan konsep kebarangkalian suatu peristiwa. Kalau kita tengok, sebelum ni pun cikgu dah ajar pasal ni, menggunakan konsep kebarangkalian untuk suatu peristiwa. Kalau sebelum ni soalan dia direct lah. Dia suruh cari kebarangkalian, dia suruh cari PA ni. So, awak akan ganti nilai NA dan juga NS. So, hari ni, bandangkan awak dah tahu dah, ini maksudnya kebarangkalian peristiwa A. Ini adalah bilangan peristiwa A. Ini adalah bilangan sampel. Jadi awak dah tahu dah formula ni apa. Dan awak dah guna dah minggu lepas untuk jawab. So untuk hari ini kita sambung. Formula ni juga akan digunakan dalam untuk jawab soalan yang bentuk dia lain sikit. Dia lebih kurang sama. Dia lain sikit je. Kita tengok. Awak buka page 4. Page 7. Page 7 awak tengok soalan ini. 3.2 ni menjangka bilangan berlakunya suatu peristiwa apabila diberi kebarangkalian peristiwa itu dan bilangan percubaan. Tak apa, kita tengok pada soalan. A ni soalan dia satu uji kaji selidik antarabangsa menunjukkan bahawa seorang murid memiliki sebuah komputer riba ialah 2/25. Dia kata dia dah buat kaji selidik. So kalau seorang murid memiliki sebuah komputer riba ialah 2/5. Ini kalau yang dia bagi dalam bentuk pecahan ni, ini adalah kebarangkalian. So macam mana kita nak tulis? Kita tulis maklumat dia kat bawah ni. PA sama dengan 2/25. Lepas tu dia kata jika 500 orang murid dipilih secara rawak. 500 ni bilangan semua. Semua pelajar dipilih secara rawak N. S. Sampel lah kalau semua. Adalah 500. Cari bilangan murid yang dijangka mempunyai komputer riba. So, bilangan murid yang mempunyai komputer riba berapa? NA sama dengan berapa? Ini 2/25 ni ialah murid yang ada komputer riba. Kebarangkalian untuk murid ada komputer riba ialah 2/25. Bilangan sampel semua murid yang dia pilih secara rawak ialah 500. Bilangan murid yang ada komputer riba kita tak tahu. Itu yang kita nak cari. So kamu dah nampak ada PA, ada NS, ada NA kan. So sekarang ni kita apply guna formula. Tulis formula dulu. PA sama dengan NA per dengan NS. Lepas tu, apa yang awak kena buat? Awak dah ada PA. Awak ada NA? Tiada. Awak ada NS? Ada. So, awak ganti tempat yang ada. PA nilai dia 2/25 sama dengan NA tak ada. So, tulis NA. NS ada? Ada 500. Lepas tu nak buat apa? Awak dah belajar kan SEM lepas pasal algebra. So, awak alihkanlah ini berada di bawah. Yang ni bahagikan. Bila dia pindah sebelah, dia jadi darab. So, kamu tulis dulu 2/25 darab dengan 500 sama dengan N kurungan A. Lepas tu nak buat apa cikgu? Caranya, selesaikanlah ni operasi darab. Bila awak dah selesai operasi darab, kira ni 2/25 darab 500, awak akan dapat 40 jawapan dia. So, selesai. So, bilangan murid yang dapat komputer riba ialah 40 orang. Senang je kan? So, awak jawablah soalan B, soalan C dan soalan D. Kita pergi, cikgu tunjuklah secara sekali lalu lah. Soalan B ni awak tengok. Kebarangkalian tembakan seorang pelatih mengenai sasaran 5/8. Cikgu dah cakap kan, kalau yang pecahan ni, ini adalah kebarangkalian. Awak tulislah PA sama dengan 5/8. Lepas tu kata, jika pelatih itu melepaskan 160 tembakan. So ini adalah NS. Berapa bilangan tembakan yang dijangka mengenai sasaran. So dia nak NA. Sama jugalah cara dia macam ni juga. Soalan C pula, kebarangkalian mempunyai sebuah mesin menghasilkan plat semikonduktor yang mempunyai kecacatan ialah 7/1000. Ini adalah kebarangkalian PA.
Jika mesin itu menghasilkan 800 keping plat semiconductor selama 1 jam. Ni dia panjang sikit cerita dia. Okey. Ini cikgu tunjuk sikit. PA sama dengan 7/1000. Okey. Ini untuk semiconductor cacat. Okey, cacat. Maksud dia kata, jika mesin itu hasilkan 800 keping plat semiconductor selama 1 jam. Dia ada bagi tempoh 1 jam. 1 jam, kita note kat sini. 800 untuk 1 jam. Cari bilangan plat semiconductor yang mempunyai kecacatan yang dihasilkan oleh mesin itu dalam masa 5 jam. Okey. Dia nak NA dia tu dalam 5 jam. So, first kali, sampel kita, bilangan sampel kita, dia nak dalam tempoh 5 jam kan? So, kita kena cari bilangan sampel untuk 5 jam. Okay, kalau ini dia bagi baru dalam sejam. So, kalau nak tahu dia yang 5 jam, NS kita, sampel, untuk dihasilkan adalah darab dengan 5. So, dapatlah 4,000. So, NS kita adalah 4,000. Dia suruh kita cari NA berapa. So, macam biasa, sama juga lah step yang seterusnya. Okay, dia tambah sikit je. Okay, soalan D tu pula, dalam sebuah kilang 6,000 biji mentol diuji dan 500 biji mentol didapati rosak. Okay, dia ada 6,000 mentol yang diuji. Maksudnya ini adalah nilai NS. Okay, rosak 500. So, NA. Okay, sebiji mentol dipilih secara rawak daripada 6,000 biji mentol. Cari kebarangkalian bahawa mentol tersebut adalah rosak. So, dia nak cari kebarangkalian. Kalau cari kebarangkalian macam yang video yang sebelum cikgu tunjuk. Maksudnya dia nak cari PA. PA sama dengan NA per NS. So, masukkanlah NA dia 6,000. NS dia 500. Salah. NA dia 500. NS dia ialah 6,000. So, 500 per dengan 6,000. Dapatlah kira PA dia adalah sama dengan 1/12. Okay. So, nextnya, soalan nombor 2. Jika 60 biji mentol dipilih secara rawak daripada 6,000 biji mentol, berapa bijikah daripadanya dijangka rosak dijangkiti? So, ini sama dengan konsep ABC tadi. Okay, kita dah ada PA-nya adalah 1/12. Ini adalah nilai NS. 60 ni apa? 60 tu apa? Yang ni dia lain sikit. Yang ni dia cakap berapa biji bilangan mentol yang dijangka rosak. Awak ada kebarangkalian kan? So, NS dia bukan 6,000. NS dia adalah, kita ambil yang ni. Yang ni. Kita ambil NS dia adalah 60. Dia dah kecilkan. So, awak akan ambil PA dia PA dia 1/12. NS dia adalah 60. Sekarang awak nak kena cari NA berapa. So, awak masukkan dalam formula. PA sama dengan NA per NS. Okay, masukkan formula PA dia berapa dengan NS ni berapa. Lepas tu kira macam yang tadi juga. Okay.